Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam PPD Kudat menjuarai perubahan, Kudat juara. Saya Husmi bin Husin, Pegawai SIC Tambah Pejabat Pendidikan Daerah Kudat. Alhamdulillah pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan kajian tindakan yang telah saya buat pada tahun 2016. Terima kasih kepada pihak penganjur yang memberi peluang kepada saya berkongsi berkaitan dengan kajian tindakan bersama-sama alumni pembentang Teknopen, Kinabalu bilangan 1 hingga bilangan 8. Tajuk kajian tindakan saya ialah pengajaran Komsas melalui teknik peristiwa SIKAKES bagi meningkatkan markah pencapaian murid kelas 3 M6 di SMK Abdul Rahim Kudat. Berikut saya kongsikan kandungan pembentangan. Akan saya mulakan dengan pemerhatian dan refleksi. Seterusnya saya akan terus bentangkan berkaitan objektif, data pra-ujian, kerangka konsep tentang SIKAKES itu sendiri, intervensi yang saya jalankan, dan apakah data pasca ujian, dan saya akan uraikan impak berkaitan dengan intervensi yang telah saya jalankan itu. Kajian tindakan ini saya buat berdasarkan kitaran plan, do, check, and action ataupun ringkasnya P, D, C dan A. Di peringkat pemerhatian dan refleksi, saya memerhatikan markah murid hanya pada tahap memuaskan dan pencapaian minimum. Tidak ada murid yang mencatat markah di peringkat kepujian maupun cemerlang. Dan saya juga dapat memerhatikan bahawa murid tidak berminat untuk belajar Komsas. Dan pemerhatian selanjutnya juga menemukan saya kepada sikap murid yang tidak mahu membaca buku teks. Dan impak yang paling besar yang saya perhatikan ialah sesi PDPC tidak menarik minat murid. Sesi pemerhatian dan refleksi itu saya pecahkan kepada jadual ini supaya dia lebih mudah untuk dipahami. Okey, fasa perancangan kajian tindakan. Kalau kita lihat di sana ada 3 ruang iaitu pemerhatian, refleksi atau inquiry penemuan berdasarkan pemerhatian yang telah saya buat dan apakah perancangan yang akan saya jalankan. Okey, yang pertama sekali, murid tidak membawa buku teks. Kenapa murid tidak membawa buku teks? Refleksi yang saya buat ialah murid tidak minat terhadap Komsas dan murid tidak minat membaca. Jadi berdasarkan isu tersebut dan refleksi kendiri yang saya buat, saya merancang untuk melaksanakan pembelajaran kendiri. Yang kedua, murid tidak dapat menjawab soalan nilai dan pengajaran. Okey, refleksi yang saya buat, prestasi murid rendah dan aktiviti PDP juga tidak menarik murid. Berdasarkan isu itu, saya telah merancang acuan berpola. Yang ketiga, murid tidak aktif semasa PDP. Hal ini disebabkan kaedah PDP murid, kaedah PDP guru adalah dalam bentuk sehala sahaja. Berdasarkan itu, saya cuba untuk memperkenalkan SIKAKES. Dan yang terakhir, pencapaian murid rendah dalam ujian pra. Hal ini disebabkan murid tidak faham PDP guru, PDP. Tidak faham dan PDP guru kurang melibatkan murid secara aktif. Jadi, berdasarkan isu dan inquiry kendiri itu, saya merancang PDP bermakna SIKAKES. Konsepnya ialah soal, rujuk dan juga jawab. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan pemerhatian,
inquiry penemuan dan perancangan yang telah saya buat seperti tadi, maka saya telah menentukan objektif kajian. Objektif utamanya ialah untuk meningkatkan apresiasi murid terhadap karya Komsas itu sendiri. Jadi ada 3 objektif kecil yang saya gariskan, iaitu pertama, diharapkan murid membaca teks Komsas. Yang kedua, murid aktif semasa sesi PDPC. Dan yang terakhir sekali, sebagai impak terakhir, murid dapat menjawab soalan berkaitan nilai dan pengajaran berasaskan peristiwa dalam sesebuah teks Komsas yang dikaji. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk memenuhi kehendak dalam menyiapkan kajian tindakan, saya telah melakukan ujian pra. Ujian pra tersebut berkaitan dengan pemahaman Komsas, iaitu cerpen, sebuah cerpen yang saya pilih, 10 soalan, 10 markah dalam bentuk struktur. Dalam data ini menunjukkan bahawa tidak ada murid yang mendapat markah cemerlang, kepujian dan memuaskan. 15 orang murid yang saya kaji itu berada di peringkat markah kurang memuaskan dan juga pencapaian minimum sebanyak 33% ataupun 5 orang. Saya juga telah menguji 15 orang murid tersebut dalam bentuk soalan esei berkaitan dengan soalan nilai. Kalau tadi cerpen yang diuji dan yang ini murid diuji untuk menjawab soalan novel berkaitan dengan nilai. Jadi kalau kita perhatikan data tersebut, maka murid hanya di peringkat memuaskan sahaja, iaitu seramai 3 orang, 7 orang di peringkat kurang memuaskan dan pencapaian minimum mencatat 5 orang pelajar yang mencatat markah 1 hingga 2 markah. Data ini juga berkaitan dengan soalan esei, novel, tetapi berkaitan dengan soalan pengajaran. Jadi kalau kita lihat polanya hampir sama dengan soalan nilai tadi, iaitu tidak ada murid yang mencatat markah cemerlang atau kepujian hanya di peringkat memuaskan, kurang memuaskan dan pencapaian minimum sahaja. Sidang maya sekalian, berdasarkan data pra-ujian yang saya jalankan, saya dapat mengenal pasti 5 kelemahan murid. Iaitu yang pertama, murid tidak memahami kehendak soalan. Yang kedua, ayat yang dibina kurang gramatis. Yang ketiga, idea kurang relevan dengan bahan rangsangan. Yang keempat, huraian idea kurang jelas. Dan semua itu menjurus kepada kurangnya kemahiran berfikir kritis dalam kalangan murid tersebut. Inilah 5 kelemahan yang telah saya kenal pasti. Berdasarkan refleksi dan analisis data ujian pra yang saya jalankan, saya cuba merancang intervensi yang bertajuk peristiwa Sikakes. Hal yang demikian kerana penulisan sesebuah teks Komsas iaitu cerpen dan novel adalah berpola. Saya perlu memudahkan murid mengecam pola pada yang berkaitan dengan nilai dan pengajaran dalam peristiwa yang saling berhubung kait. Jadi, peristiwa Sikakes ini saya bina berdasarkan KNN 1994, Meyer 2004, Evil 1997 dan Brunner 1996. Peristiwa Sikakes ini menekankan kepada pola yang saling berkait di antara satu sama lain yang membina kronologi sesebuah peristiwa dalam cerpen dan novel, dan apabila ini berlaku, insya-Allah saya yakin murid akan dapat dirangsang dengan aktif semasa sesi PDP itu berlangsung. Setelah menyelesaikan di bahagian plan, saya beralih pula menerangkan untuk ke bahagian do, iaitu langkah pelaksanaan intervensi. Kalau kita lihat di sini, ada 3 anak panah yang menunjukkan aliran kepada bagaimana intervensi itu dijalankan, iaitu peristiwa, murid diberikan teks Komsas. Sebelum ini mereka diberikan sebuah buku, tetapi berdasarkan intervensi yang saya jalankan, mereka diberikan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah dipilih. Kemudian mereka juga selain diberikan teks Komsas, mereka juga akan diberikan acuan ataupun lembaran pengurusan grafik berkaitan dengan Sikakes. Dan semasa
mereka cuba melengkapkan acuan LPG tersebut. Mereka juga dibekalkan dengan satu lagi nota ataupun bahas sokongan, iaitu senarai nilai murni yang dirujuk daripada bahagian perkembangan kurikulum. Dan semasa mereka melengkapkan LPG tersebut, ketika ini guru akan membimbing murid dalam bentuk kumpulan. Murid berbincang dalam kumpulan dan guru membimbing jika ada keperluan. Dan ketika mereka berbincang tersebut, semasa sesi PDP berlaku, sangat ditekankan kepada prinsip kolaboratif dalam ahli kumpulan itu sendiri. Murid membina ayat yang gramatis berdasarkan kehendak soalan. Jadi ketika membina ayat ini, disitulah berlakunya proses cuba dan jaya, dan guru akan membantu membetulkan ayat yang dibina sehinggalah murid dapat menghasilkan sebuah ayat yang gramatis. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tunjukkan bagaimana saya mengaplikasikan teknik peristiwa Sikakas dalam memastikan murid memahami sesebuah teks dan dapat memberikan nilai serta pengajaran berdasarkan teks tersebut. Okey, yang pertama sekali, saya akan memilih peristiwa daripada teks kompleks yang saya pilih. Contohnya di sini saya memilih peristiwa yang berlaku dalam antologi kasut kelopak jantung, cerpen tempang, muka surat 92, perenggan 5. Butiran ini saya berikan kepada setiap peristiwa yang saya minta murid itu kaji agar mereka dapat memastikan di manakah sumber bahan tersebut. Okey, saya bacakan. Sudahlah, aku tidak pernah menyimpan dendam atas segala perbuatan kau. Lupakanlah semua itu, Kamal, ujar Hafizi sambil menepuk bahu Kamal. Jadi berdasarkan peristiwa ini, murid akan diberikan template ataupun lembaran rumusan grafik yang mengandungi 3 petak berwarna seperti dalam paparan, mengandungi C iaitu siapa dalam kurungan watak, K ke kata kerja, dan S itu ialah sikap dalam kurungan perwatakan. Dan seperti mana yang saya maklumkan sebenarnya tadi, template ini juga akan dilengkapi dengan senarai nilai murni yang telah diberikan dan dipermudahkan kepada untuk rujukan murid-murid terbabit. Okey, kalau kita lihat peristiwa tersebut, siapa pelakunya ataupun wataknya ialah aku. Ada 2 di sana, iaitu aku, Kamal dan Hafizi. Jadi, katalah dia memilih aku. Kata kerjanya, ambil saya di sana, tidak pernah menyimpan dendam atas segala perbuatan kau. Lupakanlah semua itu, Kamal. Kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, si dan kakak itu ialah ayat atau frasa ataupun perkataan yang diambil langsung daripada petikan peristiwa. Manakala S ujung itu perlukan murid menganalisis sedikit dalam perbincangan kumpulan. Apakah sikap, apakah perwatakan yang sesuai dengan watak yang dipilih. Watak perwatakan, watak yang dipilih. Jadi kalau di sini mereka memilih watak aku, maka aku itu sikapnya ialah tidak berdendam. Okey? Jadi seterusnya untuk memastikan tapak ini, teknik peristiwa Sikagas ini dapat membantu murid, maka kita lanjutkan penerokaan murid kepada template yang di bawah, iaitu 2 template kosong, sikap dan nilai serta pengajaran. Jadi kalau kita lihat di sana, sikap dan nilai ialah tidak berdendam sambil merujuk kepada nota senarai nilai yang dibekalkan. Mereka akan dapat memadankan bahawa tidak berdendam itu ialah pemaaf. Di situlah pola pengajaran, cuba jaya, rujuk, soal, rujuk dan jawab itu berlaku. Dan apabila itu sudah dapat dikeluarkan, nilai sudah dapat dikeluarkan, maka acuan berkaitan dengan pembinaan ayat gramatis untuk ayat pengajaran akan diberikan kepada murid. Iaitu kita hendaklah, itu frasa yang sudah ada, dimasukkan tidak berdendam dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Beginilah cara bagaimana teknik peristiwa Sikakas itu dapat membantu murid untuk menganalisis sesuatu peristiwa sehingga mampu mengeluarkan watak dan perwatakan serta nilai pengajaran daripada peristiwa tersebut.
Saya bawakan contoh yang kedua. Bagaimana teknik peristiwa sikakas itu saya aplikasikan semasa PDPC di kelas 3 M6, iaitu kalangan murid yang mempunyai prestasi agak rendah dalam bahasa Melayu. Okey, tajuk novelnya ialah novel Cempaka Putih Untukmu, muka surat 1, perenggan yang pertama. Papa telah menerima surat tawaran kenaikan pangkat dari jabatannya. Kami sekeluarga mendengar dengan penuh rasa syukur dan gembira. Nokta. Kalau kita lihat di sini, petikan ini pendek, sesuailah dengan murid 3M6. Jadi kalau murid kita mempunyai tahap kompetensi yang berbeza, kita boleh panjangkan peristiwa tersebut sesuai dengan aras keupayaan murid kita. Okey, kalau kita melihat rujuk kepada template itu, C, kakak dan S. Siapa? Kami. Kenapa? Apakah perbuatan kami? Apakah kata kerja ataupun perbuatan kami? Mendengar dengan penuh rasa syukur dan gembira. Jadi kalau dilihat di sini, sikapnya yang dipilih ialah bersyukur. Ini mudah. Banding yang pertama tadi, ini agak mudah. Jadi sudah ada nilai bersyukur. Nilai bersyukur sudah diisi yang di petak template yang di bawah. Kemudian terus kepada penulisan ayat gramatis berkaitan dengan pengajaran. Kita hendaklah itu sudah kekal sentiasa bersyukur atas setiap kejayaan yang diperoleh. Jadi inilah cara bagaimana saya membantu murid kelas 3M6 menguasai sesebuah novel ataupun cerpen dengan mengambil kira peristiwa yang melatari ataupun yang membina plot sesebuah karya Komsas itu. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan intervensi yang telah saya jalankan, saya telah menjalankan ujian pasca. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam ujian pasca, sudah ada murid yang mencapai markah kepujian bagi soalan petikan Komsas cerpen, soalan berstruktur. Sebelum dalam ujian pra, tidak ada murid yang mencapai markah kepujian, hanya sampai ke peringkat memuaskan sahaja. Walau bagaimanapun, masih ada murid yang mencapai markah pencapaian minimum, iaitu 1 hingga 2, iaitu 5 orang. Dan kalau kita perhatikan, bilangan itu kekal kepada 5 orang. Seterusnya, bagi soalan esei, iaitu soalan novel, soalan 4, kalau kita lihat di sini, sudah ada murid yang mendapat markah kepujian, iaitu 1 orang, markah memuaskan 5 orang, markah kurang memuaskan 6 orang, dan markah pencapaian minimum 3 orang. Sudah berkurang berbanding 5 orang sebelum dalam ujian pra yang dijalankan. Pola yang sama juga kita peroleh ketika melihat data ujian pasca bagi soalan novel, itu berkaitan dengan soalan pengajaran. Kalau kita lihat di sana, seorang mendapat markah kepujian, 5 orang memuaskan, kurang memuaskan 6 orang, pencapaian minimum daripada 5 orang, dia berkurang kepada 3 orang. Jadi, itu ialah data ujian pasca. Jadi, kalau kita lihat perbandingan di sini, di antara ujian pra dengan ujian pos, kalau kita lihat bagi ujian Komsas cerpen, soalan struktur, 10 markah dan 10 soalan, maka sudah ada murid yang mendapat markah kepujian dan memuaskan. Bagi markah kurang memuaskan berkurang, tetapi markah bagi pencapaian minimum kekal kepada 5 orang. Jadi data ini menunjukkan bahawa teknik peristiwa sikakas mampu membantu murid untuk mencapai markah untuk menjawab soalan berkaitan nilai dan pengajaran berasaskan teks cerpen. Tetapi teks ini juga tidak sesuai kepada 5 orang murid yang tetap berada di pencapaian minimum. Jadi saya perlu mengkaji berkaitan dengan 5 orang murid ini dan menjalankan intervensi yang berlainan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk ujian Komsas novel, iaitu esei berkaitan dengan aspek nilai, kalau kita lihat di sini, ada seorang murid yang mendapat markah kepujian, untuk markah memuaskan bertambah, untuk markah kurang memuaskan berkurang sebab murid itu sudah berganjak kepada markah memuaskan, dan pencapaian minimum berkurang daripada 5 orang
tinggal 3 orang sahaja. Jadi, data ini menunjukkan sekali lagi bahawa teknik peristiwa Secaucus mampu membantu murid menjawab soalan nilai dan pengajaran berdasarkan peristiwa yang dikaji. Pola yang sama juga dapat kita perhatikan untuk ujian yang ketiga, berkaitan dengan ujian Komsas, novel, aspek pengajaran berbentuk esei. Jadi kalau kita lihat di sini, ada seorang murid mendapat markah kepujian, bilangan murid yang mendapat markah memuaskan meningkat, bilangan murid yang mendapat markah kurang memuaskan menurun, dan begitu juga dengan pencapaian murid dengan markah pencapaian minimum juga menurun daripada 5 kepada 3 orang. Dan Alhamdulillah sekali lagi, data ini menyokong kepada dapatan awal bahawa teknik peristiwa Secaucus mampu membantu murid menguasai kemahiran, menguasai nilai dan pengajaran dalam sebuah karya Komsas, iaitu cerpen dan novel, melalui peristiwa yang dikaji. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah berbincang tentang bagaimana saya merancang intervensi kajian tindakan saya dan bagaimana saya melaksanakan kajian tindakan berkaitan dengan teknik peristiwa dan Secaucus. Maka sekarang saya akan kongsikan dan cek juga sudah saya kongsikan seperti tadi yang menunjukkan bahawa intervensi itu berjaya mengurangkan murid yang mencapai markah pencapaian minimum dan meningkatkan kualiti markah daripada tidak ada kepujian kepada sudah ada murid yang mencapai markah kepujian. Sekarang saya akan kongsikan di bahagian action, iaitu impact. Apakah impact yang saya peroleh, yang murid peroleh berdasarkan pelaksanaan kajian tindakan yang bertajuk teknik peristiwa Secaucus. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, penjimatan masa. Bagaimanakah penjimatan masa itu berlaku, sedangkan sebuah novel itu perlu sebuah novel itu perlu dipecahkan kepada beberapa peristiwa. Sebuah cerpen yang dikaji itu juga perlu dipecahkan kepada beberapa peristiwa. Tuan-tuan dan puan-puan, penjimatan masa berlaku kerana saya tidak perlu mengulang-ulang kembali bab yang sama, mengulang kembali tajuk cerpen yang sama, kerana sikap murid yang tidak mahu membaca teks, kerana murid yang tidak aktif semasa PDPC, akibat PDP saya yang kurang menarik. Jadi melalui teknik peristiwa Secaucus, saya hanya untuk mengkaji sesebuah bab, saya hanya memerlukan 2 minggu berbanding dengan sebulan sebelum ini. Hal ini berlaku kerana semasa sesi PDP berlangsung, 15 orang murid yang terlibat dengan kajian telah saya pecahkan kepada 5 kumpulan. Maafkan saya, 5 kumpulan. Setiap kumpulan ini akan mendapatkan peristiwa yang berbeza-beza dalam setiap sesi. Jadi, setiap murid akan mengkaji peristiwa 1, peristiwa 2, sehinggalah peristiwa kelima. Dan kelima-lima peristiwa itu adalah peristiwa yang terkandung dalam bab yang saya fokuskan. Jadi, 2 minggu saya dapat siapkan untuk mengkaji sesebuah cerpen ataupun sesebuah bab dalam sesebuah novel. Jadi, sudah pasti penjimatan masa berlaku. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Bagaimana pembelajaran bermakna ini boleh berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, rakan maya sekalian, apabila murid saya dapat memperlihatkan kepada murid berkaitan dengan pola dan berkaitan di antara peristiwa, di antara watak, perbuatan dan juga perwatakan yang membawa kepada nilai serta pengajaran, maka sudah pastilah murid akan dapat mengikuti PDP itu dengan lebih bermakna. Pembelajaran bermakna berlaku kerana mereka dapat mengeluarkan sendiri berdasarkan peristiwa yang dipilih, mengeluarkan sendiri siapa watak yang terlibat, apakah perbuatan watak tersebut, perbuatan itu menjurus kepada kata kerja, kaka itu, dan apakah sikap yang diwakili oleh perbuatan tersebut. Okey, daripada sikap itu mereka akan diberikan rujukan berkaitan dengan senarai nilai yang mereka perlu kuasai. Dan senarai nilai itu akan mereka padankan dengan dengan perbuatan watak tersebut, maka akan
tercetuslah nilai. Dan nilai itu akan membawa kepada bagaimana mereka membina ayat pengajaran. Jadi kalau kita lihat di sana, pola dan berhubung kait di antara satu sama lain menyebabkan murid aktif kerana mereka sendiri mengkaji, mereka sendiri meneroka dan mereka sendiri menemui jawapan untuk soalan-soalan yang terbabit. Alhamdulillah, rentetan daripada itu, minat membaca mereka juga semakin meningkat. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini mereka dikendaki membaca sebuah novel, sebuah bab, sebuah cerpen. Tetapi dalam peristiwa Sikakes, mereka tidak dipaksa untuk menghabiskan baca sekaligus sebuah bab atau sebuah cerpen, apatah lagi sebuah novel. Tetapi mereka hanya diminta untuk mengkaji peristiwa demi peristiwa yang diberikan secara berurutan. Dan peristiwa yang dikaji itu akan menyebabkan mereka tanpa sedar telah mengkaji sebuah bab, mengkaji sebuah cerpen, dan akhirnya bab-bab itu dikaji dari semasa ke semasa secara istiqamah, secara berterusan, secara tekal. Alhamdulillah, akhirnya sebuah novel itu yang dahulunya sangat sukar untuk mereka baca, tapi kini mudah untuk mereka membaca. Alhamdulillah. Dan kesemua itu merangsang kepada pencapaian yang meningkat. Sudah pasti tidak semua 15 orang itu meningkat. Saya perlu melihat kepada intervensi yang berlainan kepada 5 orang murid yang tidak meningkat untuk soalan struktur sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian tindakan ini telah saya jalankan pada tahun 2016. Ketika itu KSSM dan teks juga sudah berubah. Dan kini kita sudah berada di tahun 2021. Format juga berubah kepada KSSM. Jadi, adakah kajian tindakan saya yang bertajuk teknik peristiwa Sikakes itu masih relevan? Jadi, saya cuba melihatkan kepada adaptasi teknik peristiwa Sikakes dalam pengajaran novel untuk peperiksaan SPM format baharu mulai tahun 2021. Ini bagian action. Okey, kalau kita lihat di sini, saya cuba memilih 2 buah novel, walaupun dalam format sebenar novel itu boleh diambil daripada mana-mana negeri. Tapi untuk tujuan perbincangan, saya memilih 2 buah novel ini. Jadi soalannya berbunyi, berdasarkan novel yang anda pelajari, huraikan 2 peristiwa pada permulaan cerita dan nyatakan sebab kepentingan peristiwa tersebut untuk anda meneruskan pembacaan. Soalannya agak mudah, tapi perlu berhati-hati kerana kalau murid tidak tahu tentang peristiwa tersebut, maka soalan ini agak sukar juga untuk dijawab. Dan soalan ini bernilai 6 markah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana template ataupun LPG yang saya cipta itu mampu membantu murid untuk menjawab soalan ini? Okay, kalau kita lihat di sana, template C, KK dan S itu ialah N tambah P. N itu ialah nilai dan P itu ialah pengajaran. Okay, S itu siapa? Wataknya siapa? Kemudian K itu ialah kata kerja dan S itu ialah sikap. Jadi cara menggunakan template ini sama macam seperti yang saya terangkan seperti tadi. Ketika mengkaji novel ini di peringkat permulaan, guru-guru perlu memilih peristiwa yang dapat menggambarkan ketiga-tiga perkara ini, iaitu ada wataknya, ada perbuatannya dan ada sikapnya. Kerana kalau peristiwa itu tidak mempunyai watak, agak sukar untuk murid ingat. Jadi kita ambil peristiwa yang mempunyai watak, dan watak itu mesti melakukan sesuatu, melibatkan orang lain. Kalau kita mau kembangkan di mana, bila berlaku, dan watak itu akan perwatakan watak itu atau perbuatan watak itu kepada pihak yang lain pasti akan menggambarkan sikap ataupun perwatakannya yang menjemahkan nilai serta pengajaran. Jadi kalau kita lihat di sini, peristiwa itu sangat penting. Dan
di mana kaitan antara soalan ini dengan tapak tersebut? Di situ kalau kita lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan, ini. Nyatakan sebab kepentingan. Sebab kepentingan itu merujuk kepada sikap, perwatakan, nilai dan juga pengajaran. Jadi, berdasarkan peristiwa yang dipilih, sudah pastilah watak itu akan memaparkan nilai yang murni. Ini di sinilah bagaimana guru-guru boleh membantu calon. Jadi pilihlah peristiwa yang menggambarkan tentang nilai murni. Jadi akhirnya murid akan beritahu antara sebab saya ingin meneruskan pembacaan tersebut ialah saya ingin mengetahui tentang sikap, tentang nilai keberanian yang diamalkan oleh watak ini. Contohnya, jadi di sinilah bagaimana template ini boleh membantu murid-murid bagi menjawab soalan SPM 2021. Saya bawakan contoh yang kedua. Masih lagi adaptasi. Peristiwanya berbunyi, ini pada sebuah novel, Ratna, engkau janganlah menangis macam ni. Aku faham perasaan engkau. Apa yang penting, kau juga telah berusaha seperti rakan-rakan kita yang lain. Percayalah, gagal dalam peperiksaan bukan bermakna engkau akan gagal dalam hidup. Pujuk Haikal. Lembut suara Haikal menusuk lubuk hatinya. Selepas itu, Haikal terus berhujah tentang insan-insan tersohor yang telah mengalami kegagalan sebelum berjaya dan dihormati di dunia. Misalnya Abraham Lincoln dan Thomas Alva Edison. Soalannya berbunyi, apakah kata-kata motivasi Haikal yang menyebabkan Ratna kembali bersemangat untuk meneruskan perjuangan hidup bagi mencapai cita-citanya? Soalan ini bernilai 4 markah. Tadi 6, sekarang 4 markah. Jadi novel itu ada 10 markah. Okey, bagaimana template ataupun teknik peristiwa si kakas ini dapat membantu? Sudah pastinya C itu ialah siapa? Watak. Watak di sini, kalau lihat di sini dia akan murid-murid akan letakkan mungkin Ratna, mungkin juga aku, mungkin juga engkau, mungkin juga Haikal. Kemudian berdasarkan perwatakan tersebut, mereka akan menemui bahawa Ratna tu ialah kau. Aku tu ialah Haikal. Jadi itu. Jadi tinggal dua di sini. Okey, jadi mungkin dia akan ambil sini Haikal contohnya. Okey, apa perbuatan Haikal? Kita baca di sini, Haikal memujuk rakannya. So di sini ada pujuk Haikal. Jadi Haikal memujuk rakannya. Okey, apakah pujuk ini berkaitan dengan motivasi? Apakah kata-kata Haikal? Dia pun kata sini, percayalah. Tulis di sini kan, percayalah, gagal dalam peperiksaan bukan bermakna engkau akan gagal dalam hidup. Dia tanya tu je, apakah kata-kata motivasi? Sekurang-kurangnya, murid yang berada di kelas belakang dapat kita bantu untuk mendapatkan kurang-kurang 1 ataupun 2 markah. InsyaAllah. Jadi saya fikir, pada pendapat saya, walaupun kajian tindakan ini telah dibuat pada tahun 2016, tapi dia terus berevolusi dan tetap saya yakin tapak ini masih boleh digunakan dengan pengupayaan untuk membantu calon-calon SPM 2021 bagi format baharu. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan rasa rendah hati ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada SSTP, dahulunya BTPN, terutamanya Ustazah Jundia binti Majid yang banyak membimbing, banyak memberikan dorongan kepada kami di Kudat, pada saya khususnya. Begitu juga dengan rakan pegawai Tuan Azmi yang sudah berpindah ke PPD Sandakan. Kerana atas dorongan mereka inilah dan rakan-rakan sejawat di BTP, SSTP yang lain. Jadi atas dorongan inilah saya telah berjaya berkongsi kajian tindakan saya dalam beberapa siri perkongsian seperti seminar kebangsaan di Pulau Pinang. Saya telah berkongsi tentang peristiwa si kakas itu buat pertama kalinya. Kemudian persidangan Teknopen di anjuran
anjuran BTP pada ketika itu ataupun SSTP. Saya sebagai pembentang dalam Teknopen kali kelima. Kemudian saya juga berjaya, saya juga diberikan peluang untuk membentangkan dalam kolokium kajian tindakan anjuran PPD Tuaran peringkat negeri, dan yang paling manis saya juga berjaya berkongsi di peringkat Asia Tenggara, iaitu dalam seminar penyelidikan bahasa, budaya dan sastra Melayu serantau anjuran IPG Kampus Kentuaran. Alhamdulillah. Jadi bagi dalam kesempatan ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberi, dan semoga kita akan terus beristiqamah membudayakan kajian tindakan dan inovasi. Marilah kita saling menyokong di antara satu sama lain demi memastikan slogan Sabah Hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik dapat direalisasikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat petang. Salam Sabah Hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Tuhan kerana memberikan ruang dan peluang untuk bersama-sama petang ini dalam satu perkongsian ilmu. Syabas dan tahniah kepada pihak urus setia, iaitu Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan kerjasama SPM ICT atas penganjuran Teknopen 3.3. Teknopen adalah akronim bagi Program Teknologi Pendidikan. Teknopen 3.3 ini telah bermula pada 3 hari bulan Mac 2021 bersamaan hari Rabu. Orang Sabah kata hari 3 pada jam 3 petang, bersiaran dalam 33 minit. Teknopen 3.3 ini akan bersiaran selama 24 siri melalui YouTube channel SSTP. Tuan-tuan dan puan-puan, objektif perkongsian Teknopen 3.3 adalah untuk perkongsian bahan inovasi berasaskan kajian tindakan yang telah dibentangkan semasa persidangan Teknopen Kinabalu kali pertama hingga kali yang ke-8. Matlamat Teknopen 3.3 adalah untuk mengangkat bahan inovasi teknologi pendidikan berasaskan kajian tindakan yang telah dikongsikan untuk digunapakai dan disebar luas dalam platform yang berbeza. Bahan inovasi sedia ada masih boleh digunapakai mengikut kreativiti guru, seperti pepatah tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Bahan yang telah dibangunkan dan dikongsi oleh pembentang sebenarnya merupakan cetusan idea kreatif pengkaji. Bagi guru-guru yang melihat dari sudut positif, bahan ini boleh digunapakai untuk menyelesaikan isu yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah masing-masing. Selain itu, sepanjang tempoh pandemik ini, bahan yang dikongsikan diharap dapat membantu merangsang idea guru untuk meneroka kajian tindakan untuk penghasilan bahan baharu, Tuan-tuan dan puan-puan, harapan saya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, lebih ramai lagi guru yang membuat perkongsian intervensi dalam menangani isu-isu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kita tidak menyekat guru-guru untuk berkarya dalam dunia inovasi, kita menggalakkan. Namun sekiranya ada bahan intervensi yang baik dan isu yang hampir sama, adalah lebih baik kita menggunakan bahan sedia ada
tanpa bersusah payah mencari jalan lain untuk menyelesaikan isu tersebut. Benda yang mudah tidak perlu dirumitkan dengan mencari formula baharu. Tuan-tuan dan puan-puan, syabas dan tahniah kepada pembentang Teknopen 3.3 siri 1 sehingga siri ke-24. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas atas perkongsian ilmu yang diberikan. Semoga ilmu ini akan memberi manfaat kepada anak-anak didik kita di sekolah. Tahniah juga kepada peserta yang terlibat semasa perkongsian Teknopen 3.3 siri 1 hingga siri yang ke-23 seramai 3.689 peserta yang telah mendaftar dalam Google Form, manakala viewer dalam channel YouTube SSTP semakin hari semakin bertambah dengan perkongsian yang sangat bermakna ini. Akhir kata, saya mendoakan kepada semua warga pendidikan yang hadir dan menonton perkongsian ini akan terus berusaha untuk merealisasikan moto Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan iya kepada 10 terbaik. Sekian dan terima kasih.